Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blyth. Apakah perkabaran bis kita pada pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sihat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa makluman serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersamanya, keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, Auda, terlebih dahulu saya akan mengongsikan satu informasi yang berlaku di sekitar daerah Blyth, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekal elektrik di kawasan Sungai 1, Sungai 2, Kampung Sungai Teraban, ICD Sungai 7, Pos Kawalan Polis Sungai 7, Pos Kawalan Imigresen dan Kastam Sungai 7 dan sekitarnya akan berlaku pada hari ini, Khamis 26 Januari 2023 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 5 petang. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh penggantian relay dan penyelenggaraan di panel breaker nombor 7 di stesen utama elektrik Setia Diraja Tamko. Dan gangguan bekalan adalah sekitar 5 ke 15 minit iaitu semasa pensuisan saja ya. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Sekarang kita akan saksikan satu bahan visual untuk hari ini. Bagus. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tua merekalah yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam merealisasikan secara optimal dimulai sejak lahir dan harus dilaksanakan dengan landasan iman yang sempurna dan akidah yang sebenar, berlandaskan syariat dan moral Islam. Ba, ha, sa. Lagi? Ha. Alhamdulillah, adapun peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka untuk mempelajari Al-Quran memang adalah wajib bagi setiap ibu bapa. Dan juga sebagai inisiatif, ibu bapa akan mengajar sendiri di rumah sebagai peringkat awal, dalam peringkat awal membaca Al-Quran seperti mengenal huruf-huruf Jawi dan seterusnya. Dan apabila sudah sampai ke peringkat untuk mengaji, jadi peranan ibu bapa lah juga untuk mengambil inisiatif sama ada untuk menghantar ke kelas-kelas mengaji seperti di masjid. Pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dari peringkat awal amatlah digalakkan. Anak-anak perlu faham bahawa Al-Quran adalah wahyu atau ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan dan rahmat untuk umat manusia. Sejak dari dulu, alim ulama berusaha agar umat Islam dapat mempelajari dan membaca Al-Quran dengan mudah dan baik. Bi'ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah. Dan ada juga, tidak dinafikan, ada juga ibu bapa yang kurang mahir dalam pengajian Al-Quran. Tapi dalam keadaan itu adalah wajib bagi ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka kepada guru-guru untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengajar anaknya untuk mengaji Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai satu panduan hidup dan adalah wajib bagi setiap orang Islam, orang-orang Muslim untuk mahir dalam pembacaan Al-Quran. Huruf
Pada peringkat awal ini, ia dapat membantu ibu bapa menanamkan asas-asas keimanan yang jitu dalam jiwa anak-anak. Za. Lidah di atas, ujung lidah di atas. Peringkat ini merupakan tahap yang paling penting dalam merangsang dan meningkatkan keupayaan otak dan minda anak-anak agar lebih cekap dan bijak. Bagus. Ro, su, lun, Bagus. Bagus. Adapun dalam pengajian Al-Quran ini adalah sebagai satu keberuntungan, sebagai satu keberuntungan bagi anak-anak yang mahir dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah satu panduan hidup, satu panduan hidup sebagai seorang Muslim, dan ia telah dilatih dari kecil lagi untuk mahir dalam pembacaan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sebagai satu pelita, ibarat pelita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Islam. Kerana di dalam Al-Quranlah terdapat pengajaran-pengajaran, ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan yang akan memandu kita ni sebagai seorang Islam yang sejati. Dan apabila ia sudah dilatih daripada kecil lagi untuk membaca Al-Quran, maka insya-Allah tidak mustahil ia akan menjadi seorang Islam yang baik kerana mengikuti apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga sebagai cahaya di alam kubur nanti. Kerana membaca Al-Quran itu adalah sebagai satu amalan yang membawa kepada hasil yang baik. Maksudnya apabila orang itu kerap membaca Al-Quran, maka itulah yang menjadi temannya di dalam kubur nanti. Daripada kecillah anak-anak ini kita dilatih untuk sentiasa baca Al-Quran setiap hari, setiap masa. Tidak kira berapa lembar, tidak kira berapa ayat, berapa muka surat. Apabila ia sudah terbiasa membaca setiap hari, walaupun satu keping sahaja, itu adalah manfaat baginya. Kesimpulannya, sebagai ibu bapa harus menanamkan dalam diri anak-anak terlebih dahulu bahawa Al-Quran itu sesuatu yang sangat istimewa kerana terdapat panduan yang lengkap untuk menjadi insan yang dirahmati serta mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Apabila mereka sudah khatam nanti, itu bukan berarti penamat, bukan berarti penamat untuk mereka mengaji Al-Quran. Kerana Al-Quran ini tidak akan berhenti sehingga hari kiamat nanti. Jadi apabila anak ini sudah khatam, maka ia boleh dilanjutkan lagi kepada pengajian yang lebih tinggi lagi. Mungkin bacaan Al-Quran berlagu, atau mungkin mempelajari tafsir-tafsir ataupun tadabbur Al-Quran. Jadi di sana masih banyak lagi sebenarnya Al-Quran itu yang untuk dikaji. Ia bukan sahaja membaca, bukan sahaja habis bacaan, tetapi masih terdapat lagi pengajian-pengajian yang belum lagi kita ni explore ataupun kita ni jelajahi di dalamnya. Kerana ilmu Allah itu sangat luas.